permata yang cukup gemilang dalam sejarah ketamadunan Islam. Alhamdulillah, dan pada pagi ini kita akan bicarakan panjang lebar bersama dengan tetamu undangan kita yang berbahagia, Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segak Ustaz. Dua-dua segak. Ustaz segak, yang di belakang pun segak Ustaz. Masya-Allah, tabarakallah. Dan siap dengan senjata, dengan pedang, dengan baju besinya Ustaz. Insya-Allah kita akan mukadimah daripada yang bagi Ustaz untuk topik pada pagi ini. Salahuddin Al-Ayyubi, dipersilakan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa wala. Hormati Allah Dai Anas dan kepada seluruh kru yang bertugas, penerbit, dan kepada seluruh ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, serta abang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian. Pagi ini alhamdulillah insya-Allah kita akan bincang satu susuk tubuh yang sangat berjasa kepada Islam, iaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Dan pada hari ini sebenarnya saya begitu teruja. Sebab apa tahu? Sebab penerbit kita, begitu juga dengan kru pada hari ini adalah kru yang biasa buat jejak Rasul. Maknanya dah biasa sampai ke Jerusalem, biasa tengok tempat-tempat sejarah mengenai Salahuddin Al-Ayyubi ini. Dan bila kita cerita, kita akan dapat lebih menghayati dan membayangkan mengenai keadaan-keadaan sejarah yang pernah dicatatkan, sejarah kegemilangan tentera Islam yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat dan rahmat Allah sekalian, nama Salahuddin Al-Ayyubi ini sebenarnya terkenal apabila dia dikaitkan dengan masjid kiblat pertama kita, iaitu Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa adalah sebuah masjid yang dibina oleh Nabi Sulaiman AS. Jadi oleh kerana dia dibina oleh Nabi Sulaiman AS, tanah itu merupakan tanah wakaf umat Islam. Jadi maknanya sejak Nabi Sulaiman ni tarikhnya adalah 950 tahun sebelum Masihi, ya. 950 tahun sebelum Masihi. Jadi maknanya apabila tanah wakaf, dia adalah tanah milik umat yang bertauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau zaman Nabi Sulaiman, dari syarat Nabi Sulaiman alaihi salam lah, sampai berlalu masa pada 1 Masihi, tanah itu tetap menjadi tanah wakaf. Dan ketika itu zaman 1 Masihi adalah kelahiran Nabi Isa AS. Jadi maknanya dijaga oleh orang-orang beriman dalam syariat Nabi Isa AS. Sampai ketika zaman Nabi kita Muhammad SAW, 570 Masihi. Zaman Nabi kita Muhammad SAW, Nabi di-Isra' Mi'rajkan pada 27 Rejab. 27 Rejab ke Baitul Maqdis, dan Nabi cerita kepada para sahabat bagaimana kiblat pertama dan juga bagaimana tanah wakaf yang perlu diambil oleh orang Islam, orang beriman yang bersyariatkan Nabi kita Muhammad SAW. Sampailah ketika Nabi wafat 632 Masihi, maka diganti oleh Sayyidina Abu Bakar. Ketika zaman Sayyidina Umar 636 Masihi, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wa arda datang ke Baitul Maqdis untuk mengambil kunci Baitul Maqdis. Ketika itu orang-orang ahli kitab bersyariatkan Nabi Isa AS menyerahkan tanah wakaf ini kepada umat Islam. Selama ini kami telah jaga lama dah, dan hari ini kami serahkan tanah wakaf ini kepada umat Islam. Jadi cerita mengenai Baitul Maqdis adalah cerita bagaimana penjagaan tanah wakaf. Dan dia diserahkan, bukan dirampas oleh orang Islam, diserahkan oleh patriark, maknanya padri patriark, kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu arda. Walau bagaimanapun, tanah Jerusalem ni menjadi rebutan. Dan yang paling terkesan sekali iaitu ketika pada tahun 1099 Masihi, 1099 Masihi, lebih kurang 500 tahun selepas itu, datang tentera salib daripada Eropah. Kemudian mereka datang, mereka tawan Baitul Maqdis, dan ketika 1099 inilah Baitul Maqdis tombang dan terlepas daripada tangan orang Islam. Maka selepas itu kita tengok ramai panglima-panglima Islam berusaha untuk ambil balik Baitul Maqdis ini. Dimulakan perjuangan ini oleh panglima Islam Imaduddin. Kemudian Imaduddin syahid pada 1146 Masihi. Disambung perjuangan oleh anak muridnya, iaitu Syekh Nuruddin Mahmud Az-Zanki. Syekh Nuruddin Mahmud Az-Zanki berusaha untuk mengambil balik Baitul Maqdis dan melawan tentera salib ini. Tetapi dan kemudian Syekh Nuruddin Mahmud Az-Zanki membina sebuah mimbar. Mimbar ni memang sangat ajaib. Dia dibina daripada 16,000 kepingan kayu yang dipasak dan ditanggam.
Allah. Kan? Mana 16,000 kepingan kayu yang dipasak dan ditanggam, dan memang cantik mimbar ini. Dan dia bercita-cita kalau satu hari nanti aku dapat menumbangkan tentera salib dan mengambil kembali Baitul Maqdis sebagai tanah wakaf umat Islam ini, maka aku akan letakkan mimbar ini ke dalam Baitul Maqdis. Allah. Tetapi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, Syekh Nuruddin Mahmud Az-Zanki syahid pada 1174 Masihi, dan perjuangannya disambung oleh anak muridnya Salahuddin Al-Ayyubi. Dan Salahuddin Al-Ayyubi berjaya menumbangkan tentera salib pada 1187 Masihi. Ada sebagai mukadimah dia. Allah, masya-Allah, tabarakallah Ustaz. Bila dengar tentang sirah ni Ustaz, membangkitkan semangat kita, jihad kita, masya-Allah tabarakallah, yang perlu kita tiupkan semboyan ini supaya kita terus memperjuangkan, mempertahankan akidah dan juga iman kita Ustaz. Masya-Allah tabarakallah. Dan inilah antara topik yang cukup menarik kita bicarakan Salahuddin Al-Ayyubi sebenarnya Ustaz, untuk kita meniupkan semangat terutamanya kepada generasi kita pada hari ini. Sebagaimana apa yang Ustaz bawa ini, saya kira bukan replika Ustaz, ini adalah gambaran. Kalau mungkin nanti Ustaz boleh ceritakan sedikit sejarah pedang yang Ustaz bawa pada hari ini dan juga kelengkapan perang. Mungkin insya-Allah selepas ini kita nak raikan terlebih dahulu Ustaz soalan daripada sahabat kita yang bertanya. Tapi sebelum tu Ustaz, secara ringkas mungkin Ustaz boleh sambung sedikit biografi Salahuddin Al-Ayyubi, mungkin untuk kita mendalami siapakah beliau dan siapakah ahli keluarganya, bagaimana pendidikan awal beliau dan sebagainya, mungkin untuk tatapan para penonton pada pagi ini. Dipersilakan Ustaz. Salahuddin Al-Ayyubi bukan orang Arab. Kan? Dia adalah bangsa Kurdistan. Jadi maknanya membesar sebagaimana anak muda biasa, iaitu anak muda yang maknanya anak muda biasa. Anak muda ni ada istilah dia, ada kegilaan dia. Kegilaan ni maknanya ada dia punya fokus minat dia. Jadi maknanya Salahuddin macam anak besar anak muda biasa. Pakciknya iaitu Asaduddin. Pakciknya lah yang antara orang yang berjasa besar dalam membentuk karakter Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi dia tengok anak saudara dia ni macam anak muda biasa, dia kata jom mari bersama-sama pakcik kita maknanya bersedia untuk berhadapan tentera salib. Jadi ketika itu pakciknya ini iaitu Asaduddin adalah maknanya orang besar dekat negeri Mesir waktu itu. Dan ketika itu negeri Mesir adalah di bawah kerajaan Fatimiyah. Fatimiyah ni maknanya kerajaan Syiah waktu itu. Maka ketika pakciknya Asaduddin meninggal, maka Salahuddin Al-Ayyubi menggantikan tempat pakciknya itu sebagai orang besar di Mesir. Dan akhir sekali ketika pemimpin kerajaan Fatimiyah, kerajaan Mesir yang Syiah waktu itu, maknanya telah lemah, maka Salahuddin Al-Ayyubi mengambil alih Mesir dan mengisytiharkan bahawa negara itu telah bertukar kepada negara Ahli Sunnah wal Jamaah, dan ditukar satu pusat pendidikan yang terkenal iaitu Universiti Al-Azhar kepada pusat pendidikan Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi maknanya itu antara bagaimana Salahuddin dibesarkan dan bagaimana pakciknya itu. Jadi bila pakciknya meninggal, ketika itu satu orang pemimpin Islam yang sangat bercita-cita untuk mengambil balik Baitul Maqdis daripada tangan tentera salib, iaitu Syekh Nuruddin Mahmud Az-Zanki. Untuk pengetahuan kita, kalau kita pernah baca sejarah, ada kisah bagaimana jasad Nabi SAW yang mulia ingin dicuri oleh orang Yahudi daripada Maghribi. Pernah nak dicuri Ustaz? Ya, pada tahun 1150 Masihi. Maka ketika itu Nabi SAW datang ke dalam mimpi satu orang panglima Islam. Dan Nabi menyatakan, lihat, tengok aku. 3 kali. Kemudian orang ini pun datang ke Madinah. Kemudian dia buat satu kenduri yang besar, wajibkan semua hadir. Ada 2 orang alim, dia mengaku alim daripada Maghribi. Dia tak mau datang, kata Gubernur Madinah, dia tak mau datang. Maka orang ni kata, okey tak apa, panggil dia datang. Bila panggil datang, maka tergerak hati, ini adalah orang yang dapat disebut dalam hadis Nabi, dalam perkataan Nabi dalam mimpinya. Dia pergi ke rumah orang ni, rupanya orang ini telah daripada rumahnya telah membuat lubang menuju ke makam Nabi SAW dan ingin mencuri jasad Nabi SAW yang mulia. Jadi orang ini adalah Syekh Nuruddin Mahmud Az-Zanki yang merupakan guru kepada Salahuddin Al-Ayyubi. Mimpi jumpa Nabi SAW dan menyelamatkan jasad Nabi daripada dicuri. Jadi ini adalah maknanya antara latar belakang Salahuddin Al-Ayyubi dan bagaimana pendidikan dia. Dan sebenarnya ibu-ibu, kakak tuan-tuan sekalian,
di belakang orang yang hebat, dia ada guru yang hebat. Betul. Sebab itu kita kan kena berguru, kena belajar dan kena sentiasa jangan pernah berhenti untuk belajar. Sebab di belakang orang hebat, dia mesti ada guru yang hebat. Di belakang Imam Syafi'i ada Imam Waqi'. Di belakang Imam Bukhari, di belakang Imam Muslim ada Imam Bukhari. Di belakang Sultan Muhammad Al-Fatih ada Syamsuddin Al-Wali. Di belakang Salahuddin Al-Ayyubi ada gurunya Syekh Nuruddin Mahmud Az-Zenki, yang merupakan panglima Islam yang sangat bercita-cita untuk melepaskan Baitul Maqdis daripada cengkaman tentera salib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu kisah yang cukup menarik yang semestinya Ustaz, apa yang kita kongsikan ini para penonton bukan sekadar untuk bacaan-bacaan biasa. Sebaliknya untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita, kisah-kisah panglima perang yang cukup hebat dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita dapat lagi Ustaz zaman generasi pada hari ini melahirkan lagi seorang panglima ataupun tokoh yang sedemikian hebatnya sebagaimana Salahuddin Al-Ayyubi. Masya-Allah tabarakallah. Ustaz dan juga sedang penonton yang saya muliakan, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tertarik Ustaz sikitlah sebelum kita ke iklan Ustaz. Boleh cerita sikit Ustaz pedang dan juga replika yang ada di belakang Ustaz. Ni real ke ataupun sekadar untuk contoh saja Ustaz? Mungkin sedikit Ustaz. Okey, saya biasa pergi Baitul Maqdis dan sebenarnya Baitul Maqdis punya khazanah Islam sangat banyak. Sebab dia tiba-tiba ditawan oleh Israel. Jadi sebenarnya di bawah Masjid Al-Aqsa itu sendiri ada sebuah perpustakaan lama dipanggil Maktabah Hittiniyah. Lebih setengah juta manuskrip ada di bawah tu. Dan kalau kita datang Masjid Al-Aqsa dan maknanya bahagian pentadbiran dan wakaf Masjid Al-Aqsa dia percaya pada kita, dia akan cakap, okey, kau bawa keluar. Sebab ini adalah maknanya khazanah umat Islam dan orang Israel cuba nak bakar, nak hapuskan. Jadi saya kata kalau bawa ke sana tu banyak sebenarnya dapat khazanah-khazanah, kitab-kitab 50 naskah yang beratus-ratus tahun umur, dan juga barang-barang maknanya daripada Baitul Maqdis yang diamanahkan kepada saya. Satu benda yang saya maksudnya kadang-kadang terdetik adalah siapa pula saya nak amanahkan, sebab dia diamanahkan kepada kita. Betul. Itu bukan bilik saya. Saya hanya pemegang amanah saja. Satu hari saya mesti kena akan sampaikan serahkan kepada orang yang akan maknanya memegang amanah ni pula. Jadi maknanya macam pedang berada di hadapan kita ni adalah pedang yang memang digunakan ketika peperangan salib, tapi oleh panglima Salahuddin. Kita kenal nama Salahuddin Al-Ayyubi saja, tapi kita jarang dengar nama-nama panglima-panglimanya, antaranya Abu Sunainah. Abu Sunainah ni adalah panglima Salahuddin Al-Ayyubi, badannya besar, dia pemegang tombak untuk menjaga Salahuddin Al-Ayyubi. Dan Abu Sunainah, keturunan Abu Sunainah sekarang adalah menjadi imam satu Masjid Al-Aqsa. Siapa kau pergi Masjid Al-Aqsa adalah Syekh Yusuf Abu Sunainah. Itu adalah keturunan Abu Sunainah, panglima Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi saya pernah tanya kepada imam, keturunan kau memang besar, tinggi, memang besar. Saya kata memang keturunan kau memang tinggi-tinggi. Memang keturunan aku memang tinggi-tinggi. Dia kata keturunan aku yang bersama-sama dalam membebaskan Masjid Al-Aqsa daripada tentera salib, dan atuk aku ni mana 1000 tahun dulu adalah orang yang bersama-sama Salahuddin, dan orang yang tepi Salahuddin sebagai Abu Sunainah ni makna pemegang lembing kepada ketika itu, sebab dia memang mempunyai kemahiran dalam melembing secara tepat ketika festival tentera salib. Jadi di depan kita ni dia bukan replika, saya diamanahkan untuk daripada sana. Dan maknanya banyak lagi lah kitab sejarah dan sebagainya. Masya-Allah tabarakallah, di sebalik seorang yang hebat ada di belakangnya guru yang hebat. Siapakah beliau? Iaitulah Salahuddin Al-Ayyubi, tokoh yang kita bicarakan pada pagi ini. Masya-Allah tabarakallah, Syekh Nuruddin Mahmud Al-Zenki. Ustaz ada gurunya, masya-Allah tabarakallah, cukup hebat. Dan kita bicarakan, kita nak sambung kisah ataupun Salahuddin Al-Ayyubi ini cukup menarik. Bingkisan yang dibawakan oleh Ustaz di mukadimah sebentar tadi, para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita terus tiupkan semboyan dan juga semangat jihad dalam diri kita untuk mempertahankan agama Islam yang tercinta ini dengan kita ikuti sambungan kisah daripada yang berbahagia Ustaz Muhammad bin Abdullah Al-Amin untuk kisah Salahuddin Al-Ayyubi. Silakan Ustaz. Okey, jadi ketika tentera salib dapat menawan Baitul Maqdis pada 1099 Masihi, jadi orang pertama yang melancarkan kembali untuk mengambil balik adalah Imaduddin, Panglima Imaduddin. Kemudian Panglima Imaduddin, selepas Panglima Imaduddin adalah Syekh Nuruddin Mahmud Az-Zenki.
Dan ketika Mahmud Az-Zanki itu dia berlawanan dengan tentera salib yang sangat hebat, banyak kali peperangan tetapi tidak pernah menang. Allah. Dan ketika itu orang sudah melihat ketokohan Salahuddin Al-Ayyubi. Maka ketika itu Syekh Nuruddin Mahmud Az-Zanki meninggal pada 1174 Masihi, 1174 Masihi. Maka ketika itu perjuangan itu disambung oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Bagi tentera salib ketika itu namanya Raja Badwin. Raja Badwin ni dia pernah perang bersama-sama dengan raja sebelum ni Al-Malik. Al-Malik maknanya raja sebelum ni, dan dia nampak bagaimana lincah dan hebatnya Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi Raja Badwin memang berusaha untuk mengelak peperangan, bertembung dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Dia memang berusaha untuk jangan bertembung dengan Salahuddin Al-Ayyubi sebab dia tahu dia adalah orang yang pernah berperang dengan Nuruddin Mahmud Az-Zanki, dan dia lihat sebelahnya Salahuddin Al-Ayyubi, bagaimana lincah dan beraninya Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi ketika Al-Malik mati dan digantikan oleh Badwin, kemudian Nuruddin Mahmud Az-Zanki meninggal, digantikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi ada dua orang raja sekarang ni yang mereka kenal, saling kenal sama-sama ni. Dan Salahuddin Al-Ayyubi satu peperangan hampir-hampir maknanya terbunuh dengan Al-Badwin. Maknanya Badwin ni pun bukan calang-calang. Tapi Badwin ni nampak kehebatan Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi dia kata dia cuba mengelak. Tapi generasi yang selepas daripada Badwin ni, yang baru-baru ni, dia kata apalah Raja Badwin ni kan. Kita pun habiskan Salahuddin Al-Ayyubi ni. Maknanya apa nak tunggu-tunggu lagi. Jadi dia tak tahu kelebihan Salahuddin Al-Ayyubi. King Badwin of Jerusalem nampak sebab dia pernah bertembung dan berperang dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi maknanya generasi baru kata kita peranglah, kita lawan je lah apa semua. Tak takut apa kan. Tapi Raja Badwin kata tak jangan. Kita kena mengelak. Jadi salah satu daripada orang yang mula-mula sekali buat kacau, satu orang gubernur di Karak iaitu Arnaud dalam bahasa Arab atau Renaud of Chatillon. Dari Renaud ni dia kacau. Maksudnya dia kata apa nak takut. Jadi dia selalu kacau orang Islam. Dia pergi kacau, rampas orang nak pergi haji, harta orang pergi haji. Okey, kalau kita nak faham, nak senang faham, Semenanjung Tanah Arab dengan Semenanjung Tanah Melayu dia lebih kurang sama kedudukan. Nak senang faham Mekah ni adalah, nak senang faham ni contoh tau. Mekah adalah Kuala Lumpur. Kuala Lumpur adalah Mekah. Kedah ni adalah Madinah. Baitul Maqdis ni mana? Bangkok. Nak senang faham. Jadi kalau orang-orang nak pergi ke Kuala Lumpur, dia mesti melalui Bangkok, dia mesti melalui Kedah, dia baru nak ke Kuala Lumpur. Jadi orang nak pergi Mekah, pergi haji orang Islam, dia mesti melalui Baitul Maqdis, laluan dia mesti melalui Madinah, baru akan pergi ke Mekah. Jadi ketika itu Arnaud ataupun Renaud de Chatillon selalu rampaslah maknanya orang nak pergi haji dan sebagainya, sampai Salahuddin Al-Ayyubi maknanya agak marah. Salahuddin datang ke Karak, dan itulah kali terakhir kemudian dia bertemu dengan Badwin. Badwin ni dia kalau pergi perang dia akan bawa satu dipanggil salib salabut. Salib salabut ni kalau mengikut mereka adalah salib yang besar yang digunakan maknanya untuk mensalib Nabi Isa AS mengikut versi Kristian. Dalam Islam Allah SWT sebut dalam Quran wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Dia tidak disalib dan tidak dibunuh tetapi diserupakan. Tapi bagi orang Kristian itu salib yang digunakan untuk Jesus, untuk salib Jesus. Jadi maknanya Badui ni kalau pergi mana-mana dia akan bawa, dia panggil salib salabut, maknanya besar dia akan bawa ke mana-mana di situ. Pada dia maknanya bagi semangat kat dia sebab mereka tentera salib. Jadi sampai di Karak ketika itu, maka Salahuddin memang nak serang dah. Memang nak serang si Arnaud ni ataupun Renaud de Chatillon ni. Dia kata memang aku akan serang ni. Jadi maknanya tapi rupanya Badwin datang dan Badwin kata tolong jangan serang. Kalau kita perang kali ni mungkin kita semua akan mati. Tak apa, biar aku yang hukum Arnaud ataupun Renaud ni. Kau baliklah. Maka Salahuddin Al-Ayyubi sebenarnya Badwin cuba mengelakkan peperangan Salahuddin sebab dia kenal Salahuddin Al-Ayyubi. Okey, jadi kemudian Salahuddin pun tak apalah, hormatkan kau, dia pun berundur. Maka ketika itu Badwin memenjarakan Renaud de Chatillon ataupun Arnaud ni, mana dipenjarakan di Jerusalem. Masya-Allah. Takdir Tuhan. Tak lama selepas itu Raja Badwin meninggal. Raja Badwin meninggal.
digantikan oleh abang iparnya, iaitu Guy Delusion. Nak sebut tu susah. Tak sebut Ustaz. Allah Akbar. Guy Delusion. Guy Delusion, Ustaz. Jadi Guy Delusion adalah orang yang memang apa nak takut dengan Salahuddin? Kita lawanlah dia, kan? Tapi nak perang, takkan tiba-tiba nak perang. Jadi apa yang dia buat? Dia lepaskan Renaud de Chatillon ni untuk buat kacau. Jadi Renaud de Chatillon pergi ke tanah-tanah sekitar umat Islam, dia bunuh orang Islam, dia bunuh orang nak pergi haji dan sebagainya. Sampai orang pergi haji kata kami tak bersenjata, kami nak pergi haji. Ada anak perempuan kami, ada anak-anak kecil kami nak pergi haji saja. Dia kata qulu li Muhammadikum liyukhallisukum. Mana kau sebutlah Muhammad kau untuk bantu kau. Mana dia hina umat Islam begitu saja. Dan ketika umat Islam ada yang terlepas, jumpa Salahuddin Al-Ayyubi di Damsyik ketika itu, dia kata Renaud de Chatillon bunuh kami, orang nak bunuh haji, kami yang berihram tanpa ada senjata, tanpa apa, kami dibunuh. Dan yang paling sekali Salahuddin tak tahan apa, dia kata apa? Dia menghina Nabi kita dengan dia kata apa? Qulu li Muhammadikum. Keserulah Muhammad kau, selamatkan kau. Maka Salahuddin kata apa? Aqsimu billah, aku bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan tangan aku ini sendiri dah aku akan bunuh Renaud de Chatillon. Allah. Bersumpah sebab dia dah bunuh orang tak bersenjata, orang nak pergi haji dan sebagainya, mana dia hina lagi agama Islam dan berbagai-bagai lagi dibuat. Maka aqsum billah, aku bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, aku sendiri akan bunuh Renaud de Chatillon. Maka ketika itu Salahuddin Al-Ayyubi menghantar utusan kepada Guy Delusion. Dia tak tahu cara pemikiran Guy Delusion. Dia kata tengok Renaud, kau lepaskan Renaud, kan? Kau lepaskan Renaud. Jadi maknanya dia telah buat kacau maknanya umat Islam. Sekarang ni maknanya hukumlah balik Renaud. Tapi apa kata Guy Delusion? Apa kata dia, Ustaz? Apa kata kita dia? nak simpan dulu, Ustaz. InsyaAllah. Kita ada pemanggil, Ustaz, di talian pada ketika ini, Ustaz. Masya-Allah, tabarakallah. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anas dan juga Ustaz Muhammad Abdullah bin Amin. Alhamdulillah. Apa khabar Cik Ilyas? Begini. Apa khabar Cik Ilyas? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Apa khabar? Alhamdulillah. Silakan dengan soalannya Cik Ilyas. Apakah pertanyaan saya pertama? Apakah perbezaan di antara dua tokoh ini, di antara Salahuddin Al-Ayyubi dan juga Sayyidina Umar Al-Khattab? Saya difahamkan Sayyidina Umar adalah orang yang pertama yang menawan Baitul Maqdis, kalau tak salah saya lah. Ya. Dan adakah semasa hayat Nabi Muhammad SAW ada memperkatakan tentang kehebatan ataupun anak muda ini Salahuddin Al-Ayyubi? Minta pencerahan daripada Ustaz lah. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih kepada pemanggil kita yang bertanya, Cik Ilyas Abu Bakar, yang bertanya soalan yang cukup menarik. Generasi ataupun tentera di zaman Sayyidina Umar dan juga Salahuddin Al-Ayyubi, dan juga gambaran apakah pernah disebutkan, diberitakan oleh Nabi SAW tentang ketokohan dan juga panglima yang namanya Salahuddin ini, dan juga mungkin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, cabaran-cabaran yang berlaku di antara Sayyidina Umar dan juga Salahuddin Al-Ayyubi dalam membebaskan kota Baitul Maqdis ataupun Baitul Muqaddas ni, Ustaz. Sikit pada Ustaz. Walikulli zamanin daulatin wa rijal. Setiap zaman itu pasti ada ketokohan dan juga orang yang akan menyatukan umat yang akan memimpin umat. Walikulli zamanin daulatun wa rijal. Jadi maknanya ketika zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wa arda, Sayyidina Umar berjaya menyatukan hati umat Islam, kemudian pergi ke tanah-tanah jajahan Rom, kan? Dan akhirnya Baitul Maqdis, patriark sendiri menyerahkan kunci Baitul Maqdis kepada amanah wakaf Baitul Maqdis kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wa arda. Okey. Kemudian ketika zaman Salahuddin Al-Ayyubi ketika itu, tanah wakaf ini dirampas oleh orang-orang daripada Eropah, tentera salib dari Eropah. Maknanya Masjid Al-Aqsa adalah tanah wakaf. Kalau nak diserahkan, bukan dirampas. Lepas tu kalau sekarang dalam isu Israel sekarang, isu Israel sekarang sebenarnya ada dua benda. Satu, dirampas, dan banyak orang Yahudi sendiri pun yang ortodok tak setuju dengan Israel sekarang rampasan tu. Dan ada yang sebenarnya dia pelan-pelan ditawarkan untuk beli. Dia beli jual. Maksudnya dia nak supaya diserahkan. Sebab dia tahu itu tanah wakaf sejak zaman dulu lagi tidak boleh dirampas. Kalau nak kena diserahkan.
Dia maknanya itu yang Yahudi cuba buat. Rampas dan cuba nak minta diserahkan, tapi orang Islam sebab itu tanah wakaf, bukan tanah di milik dia. Dia takkan nak suka-suka untuk menyerahkan. Sebab itu tanah wakaf. Jadi itu. Jadi maknanya hadis-hadis Nabi banyak mengenai Baitul Maqdis, tapi ada daulatun warijal. Ada tokoh dia dan ada kekuasaan yang akan diberikan kepada seorang untuk menjaga Baitul Maqdis. Sebab itu cerita sejarah Baitul Maqdis, kita akan bercerita mengenai tokoh dan juga individu yang dapat menyatukan hati yang akhirnya akan dapat membebaskan Baitul Maqdis. Sebab itu Baitul Maqdis pertama sekali diserahkan, diamanahkan kepada umat Islam daripada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu arda, dibebaskan kembali oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi ulama banyak berijtihad bahawa sekarang ini berada di tangan Yahudi, dia akan dibebaskan besok oleh Imam Al-Mahdi pula pada satu ketika yang maknanya akan dapat mengambil kembali tanah wakaf yang diamanahkan kepada umat Islam ini. Allahu Akbar. Adakah kita dah bersedia untuk menuju ke arah itu, Ustaz? Maka perlu kita sama-sama jaga amalan kita, ibadah kita, Ustaz. Mudah-mudahan kita termasuk dalam salah seorang daripada tentera tersebut. InsyaAllah mudah-mudahan doa tu tinggi tu, Ustaz. InsyaAllah tabarakallah. Dan berikutnya Ustaz dan juga sidang penonton, kita nak raikan terlebih dahulu soalan menerusi rakan ataupun sahabat Facebook kita yang bertanya. Soalan yang cukup panjang tetapi menarik. Zaileha Haji Muhammad Nur. Assalamualaikum Ustaz dan Daim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalannya, mengapakah Salahuddin Al-Ayyubi digelar sebagai Saladin Eropah? Dan yang kedua, mengapakah Salahuddin Al-Ayyubi begitu disegani oleh musuh-musuhnya? Dan perubahan apakah yang dilakukan oleh beliau sehingga ke masa kini diguna pakai? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Ustaz dan Da'i Kampung Setanggi, Johor Bahru bertanya, Ustaz. Okey. Yang pertama, kenapa digelar sebagai Saladin Eropah? Sebenarnya perkataan Saladin bahasa Arab, dalam bahasa Arab cara pronunciation nama Salahuddin sebutan ha kan dalam. Jadi Salahuddin. Jadi orang Eropah Salahuddin jadi Saladin. Dia Salahuddin. Orang Melayu panggil Salahuddin. Dia Salahuddin. Jadi jadi Saladin. Dia digelar sebagai Eropah sebab dia berjaya menombangkan tentera salib daripada Eropah. Pertama Guy de Lusignan, yang kedua Richard the Lionheart. Kita akan ceritakan kisah ini kejap lagi. Okey. Kemudian soalan seterusnya adalah mengenai apakah pembaharuan yang dibuat Salahuddin Al-Ayyubi. Yang paling besar adalah dia membuat kembali tembok Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa ni, Jerusalem ni, dia ada tembok dia. Maka ketika peperangan ada runtuh, tapi yang menariknya apa? Dalam ketika dia membangunkan kembali tembok Masjid Al-Aqsa itu, Masjid Al-Aqsa ada 13 pintu. 13 pintu, banyak jadi ada yang tak dipakai, ada yang memang Salahuddin Al-Ayyubi tutup pintu itu. Nama pintu itu adalah Babur Rahmah, ataupun Gate of Mercy, Babur Rahmah. Dan Salahuddin dan ulama-ulama ketika zaman itu pada tahun 1187 masih itu berijtihad. Pintu ini hanya akan dibuka ketika esok dekatnya Imam Mahdi, Dajjal dan Nabi Isa alaihissalam. Dan pada Februari tahun lepas, ulama di Jerusalem berijtihad, pintu ini sudah mula perlu dibuka. Orang Yahudi dia tahu hadis. Jadi dia ketika umat Islam kata ijtihad, pintu Babur Rahman ni dibuka, bersiap sedia untuk dibuka. Maka dia tak benarkan untuk buka pintu itu. Sebab orang Yahudi ni, kalau kita dia percaya ke khabar gaib ni? Orang Yahudi sebab banyak para nabi diutus daripada bangsa Yahudi, nature percaya benda gaib dia ada. Dia percaya pada hadis. Kita pun Yahudi percaya hadis ya. Sebab dia sebenarnya sebab banyak nabi diutus kepada dia, banyak nature benda gaib tu percaya tu ada. Sampai dia benda khurafat pun banyak kat dia tu. Okey, nanti kita sambung kisah Guy de Lusignan. Apa kata dia? Nak sebut pun susah Ustaz nama. InsyaAllah selepas ni kita akan kongsikan kisah Guy apa Ustaz? Guy de Lusignan. Ibu-ibu kat rumah boleh sebut ke dah. InsyaAllah selepas ni kita akan sambung. Yang berbahagia Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin. Ustaz, kita masih lagi membicarakan topik yang cukup menarik dalam bab sirah Salahuddin Al-Ayyubi. Satu orang tokoh yang cukup memberikan satu dimensi yang cukup hebat kepada dunia Islam, Ustaz. Membebaskan kota Baitul Maqdis daripada siapa? Daripada perhambaan kepada manusia kepada perhambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu istilah jajah ini tidak pernah ada dalam kamus hidup tentera Islam, kerana yang ada hanyalah pembebasan. Begitulah realiti gambaran yang kita sebutkan pada pagi ini. Salahuddin Al-Ayyubi, kita nak sambung Ustaz dengan kita ikuti sambungan kisah
G Delusion. Lebih kurang gitulah Ustaz sebutannya Ustaz. Mungkin sambungan daripada Ustaz. Ayah-ayah, ibu-ibu di luar sana kalau tak boleh sebut tak apa, ni bukan wajib Ustaz. Allahu akbar. Sekadar tahu tu pun dah cukup dah Ustaz. Okey. Silakan Ustaz. Okey, jadi ketika Renault of Chatillon ataupun Armad dalam bahasa Arabnya mengganggu orang yang ingin menunaikan ibadah haji, tak bersenjata, dibunuh orang itu dan sebagainya, maka ketika itu Salahuddin Al-Ayyubi menghantar utusan kepada Guy de Luzion. Dia kata, kau tangkap baliklah. Baduin pernah penjarakan dia. Orang ni memang bermasalah. Tangkap baliklah. Apa kata Guy de Luzion? Kami akan berikan kepada kamu Salahuddin peperangan yang telah dihentikan oleh Raja Baduin sebelum ini. Kami akan, kau sebutkan mana, macam kita sekarang. Sebut mana nak cabar tak? Sebutkan mana, kau mana, sebut je. Kami akan datang kepada kau Salahuddin, kami akan habiskan kau Salahuddin. Kata Guy de Luzion. Dan yang paling maksudnya melanggar undang-undang dululah. Utusan ni dia tak boleh nak dibunuh. Dia kalau geram sangat apa semua, maknanya seksa sikit-sikit dah lah. Ini Salahuddin menghantar beberapa utusan, seorang dibunuh oleh Guy de Luzion. Itu macam undang-undang dulu memang sangat besar lah benda itu. Utusan bukan ada senjata ke apa ke, tak perlu nak dibunuh pun, kan? Maknanya dibunuh utusan Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi maka ketika itu Guy de Luzion menghimpunkan seluruh kekuatan tentera salib yang ada. Bilangan mereka hampir kepada 70,000 orang. Dan Salahuddin berada di mana? Salahuddin berada di Damsyik. Nak senang faham tadi Bangkok kan? Bangkok, atas lagi Chiang Mai. Macam tu nak senang faham maknanya Kuala Lumpur, Kedah, Bangkok, Chiang Mai. Nak senang faham. Dia kata tak apa. Salahuddin, kau tak payah turun. Kami datang pada engkau. Kami datang pada engkau. Maknanya sombong Gideon sombong. Maka seluruh kekuatan tentera salib digerakkan ke arah utara, lebih atas lagi. Maknanya ke utara tu, maka tempat yang dipilih dia adalah tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Bukan, tempat kampung asal Nabi Isa alaihissalam, iaitu Nazareth. Nazareth ni dalam bahasa Arab Nasirah. Nasirah. Sebab itu dalam bahasa Arab orang Kristian dipanggil orang Nasrani. Mana orang berasal daripada Nazareth. Nazareth ni bahasa Arab Nasirah. Itu berasal datangnya kata orang Nasrani, mana orang-orang daripada Nazareth. Mana kita akan pilih tempat perangan di Nazareth. Maka bergerak tentera Guy de Luzion ke atas, Salahuddin Al-Ayyubi dengan penuh bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bilangan mereka hanya 30,000 orang saja. Maknanya 1:2 lebih sikit. Maknanya 1:2 lebih kurang 70,000 dengan 30,000 orang. Dia turun daripada Damsyik sampai ke Tiberias, sampai di satu tempat bernama Hittin. Ketika sampai di Hittin, mereka melihat tentera salib yang sangat ramai. Jadi Panglima Salahuddin kata apa? Panglima Salahuddin kata, Tuan, cuba lihat sana itu tentera salib dengan begitu mereka membawa salib-salabut mereka dengan memang penuh kehebatan semua. Macam mana ni Tuan? Apa kata Salahuddin Al-Ayyubi? Innahum aktharu minna adadan walakinnana bil iman aktharuhum quwwatan. Sungguhnya mereka lebih ramai bilangan daripada kita, tetapi kita dengan iman lebih kuat daripada mereka. Allahumma salli ala sayyidina. Dengan kekuatan iman dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kedua tentera ini bertemu di Hittin. Satu tempat di sekitar Tiberias, antara Tiberias dan Nazareth. Ke situ itu Hittin di sana. Hittin ni satu kawasan yang sangat luas, dia macam satu padang yang sangat luas. Tanah dia subur. Dia bukan padang pasir. Palestin ni bahagian atas subur. Memang tanah dia subur, tapi dia padang. Dan di sana ada satu bukit kecil. Bukit kecil ni dipanggil Qarnal Hittin. Sebab itu peperangan Hittin juga dipanggil peperangan Battle of Horn of Hittin. Sebab Qarnal Hittin tu, Qarnan tu tanduk. Karena bahasa Arab ni tanduk, tanduk Horn, tanduk Hittin. Maknanya di situ ada tanduk Hittin dan di padang-padang yang sangat luas. Di situlah bertemunya hampir 100,000 lah. Maknanya lebih 70,000 dan 30,000 tentera Salahuddin. Maknanya bertemu di situ dan mereka bertemu pada 24 Rabiul Akhir pada tahun 583 Hijrah. Bersama dengan 1187 Masihi. Pada bulan Ogos 1187 Masihi.
maka bertemu kedua tentera ini, kan, dan mereka mula berperang dengan takbir, dengan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salahuddin Al-Ayyubi memimpin maknanya tentera Islam untuk berhadapan dengan tentera Guy de Luzon. Maka peperangan berlalu daripada subuh sampai ke Isyak. Dan kita lihat bagaimana ilmu fiqh ada disebut sebagai solat khauf. Solat khauf ni solat dalam keadaan yang getir. Dia solat bergilir. Walaupun dalam peperangan umat Islam tidak meninggalkan solat. Katakan berperang, okey, yang ini solat dengan pedang berada di sisi, semayang, habis yang depan ni pula ke belakang, yang lepas solat ni balik ke depan pula. Jadi kalau kita baca kitab fiqh, kita kata solat khauf. Dalam keadaan perang pun tidak meninggalkan solat. Kan? Jangan sampailah kita dalam keadaan senang-senang meninggalkan solat. Kita tak perang pun. Kita tak perang pun meninggalkan solat. Sekarang kita perang dengan pandemik, kan, COVID-19. Kan, jangan tinggalkan solat. Walaupun tak boleh ke masjid. Walaupun tak boleh ke masjid. Kan, sebab apa? Sebab solat adalah tiang pada agama, dan itu adalah hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, daripada subuh sampai ke Isyak. Pada hari pertama, tentera ni memang berperang dalam keadaan yang sengit. Kan? Dan pada hari yang kedua ketika itu Salahuddin Al-Ayyubi berjaya mengasak tentera salib sampai ke Qarnal Hittin, Horn of Hittin tu. Horn of Hittin tu bukit kecil. Kan? Dan mereka berjaya mengepung sampai tentera salib tak boleh ke mana. Mereka terpaksa bulat begitu. Sebab mereka kepung keliling begitu. Keliling bukit. Kan? Apa yang nak berlaku selepas itu? Kita nak simpan dulu, Ustaz. Apa yang berlaku selepas itu dramatik, Ustaz. Kita nak raikan terlebih dulu, Ustaz. Ada soalan daripada sahabat kita yang bertanya. Khusyuk mendengar cerita daripada Ustaz. Masya-Allah, tabarakallah. Di Facebook, Ustaz, rakan kita yang bertanya. Kalau boleh kita saksikan soalannya pada ketika ini. Baik, Nur Dahlia Biru yang bertanya. Assalamualaikum, Ustaz dan Naim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bolehkah Ustaz terangkan penggunaan istilah perang salib? Adakah maksudnya serangan pasukan salib atau gerakan salib atau gerakan keagamaan? Dan mengapakah setiap jemaah haji yang ingin berjaya sampai ke Baitul Maqdis harus memakai tanda salib berwarna merah pada bahagian hadapan dan belakang pakaian mereka? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih, biar tahu jangan keliru. Yang kedua tu saya sedikit... Yalah, faktanya adakah benar sebegitu, Ustaz? Mungkin ada penjelasan daripada yang baik. Okey, tentera salib ataupun sebagai crusader. Tentera crusader ni adalah tentera yang menggabungkan seluruh fahaman Kristian. Fahaman Kristian ni banyak. Dia ada Ortodok, ada Katolik, ada Protestan, ada berbagai-bagai. Sebab tu lambang salib di Jerusalem berbeza dengan lambang salib yang berada di mana-mana tempat. Lambang salib Jerusalem dia ada 5 salib besar di tengah, kemudian antara ada 4 salib kecil pula. Itu hanya lambang salib di Jerusalem sahaja. Tak ada kat tempat-tempat lain. Eksklusif lah. Eksklusif kat sana. Sebab dia menggabungkan fahaman Kristian yang berbagai-bagai, mana berada di situ, dan mereka rasa macam itu tanah mereka rampas daripada umat Islam. Sebab itu dipanggil peperangan salib. Dan peperangan salib bukan kita yang sebut. Maknanya daripada buku sejarah dulu orang Arab pun sebut, daripada Eropah pun mereka sebut sebagai peperangan salib. Bagi pandangan yang mengatakan orang Islam terpaksa pakai salib, tak. Mereka dipaksa tetapi tidak. Sebab salib adalah perlambangan kepada keagamaan. Umat Islam tak. Sebab itu Rinat de Chatillon memang bunuh orang Islam dan sebagainya, sebab dia rasa macam kacau lah dia, tapi sebenarnya dia nak serang perang Salahuddin Al-Ayyubi itu sebenarnya. Mudah-mudahan terjawablah persoalannya, Ustaz. Masya-Allah, tabarakallah. Mungkin ada sambungan sikit, Ustaz, tapi kita nak raikan terlebih dahulu, Ustaz. Soalan yang berikutnya datang daripada sahabat kita di WhatsApp yang bertanya. Kalau boleh kita saksikan soalannya. Assalamualaikum Ustaz dan Daim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Haji Yusof dari Changlul, Kedah bertanya. Soalannya, Ustaz, apakah insiden paling penting yang menggambarkan kehebatan akhlak Salahuddin Al-Ayyubi dalam perang salib? Terima kasih. Soalan cukup menarik, Ustaz. Dipersilakan, Ustaz. Okey, ini kita cerita dalam pengesahan kita ni. Kenapa dia sebagai akhlak yang sangat hebat ya? Okey, jadi balik kepada kisah kita tu. Jadi pada hari kedua itu 12 Rabiul Akhir 583 Masihi bersama dengan Ogos 1187. Ogos 1187 Masihi, maka hari kedua peperangan, orang Islam telah berjaya mengepung mereka ke Qarnal Hittin ataupun Horn of Hittin. Maknanya mereka tak boleh ke mana dah. Maka orang Islam serang. Tapi memang tentera salib dia terkurung kat situ. Terkepung kat situ memang tak dapat kalahkan lah. Maka Salahuddin Al-Ayyubi fikir, okey, gini. Kita kena hantar pasukan elit kita. Siapa pasukan elit? Dipilih orang yang pagi penat berperang
tapi malam tetap menunaikan solat tahajud dan membaca Al-Quran. Takrifan tentera elit dia bukan tentera elit yang gagah perkasa tak, tapi orang hati cukup bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Sebab maknanya yang memberi kemenangan Allah Subhanahu wa taala. Kita pilih tentera-tentera elit ni, apa dia? Kita kena seluduk masuk dan bagaimana kita boleh maknanya pergi ke raja. Raja Guy de Luzon ini. Dapat tumbangkan raja, maka yang keduanya adalah tawan salib salabut. Salib salabut, maka kita akan dapat tombangkan tentera ni. Rampas salibut. Jadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dengan firasat yang Allah Subhanahu wa taala bagi, bukan mudah dia dah terkepung macam ini. Okey, kemah raja di sini. Macam mana nak masuk tengah-tengah? Hanya dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah kamu firasat orang beriman, dia melihat dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Maka satu kumpulan elit dapat masuk dan serang daripada dalam. Maka ketika kocak-kacir kemah Raja Guy de Luzon ini kocak-kacir, maka pagi 25 bulan tu, maka serangan yang paling hebat dilancarkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, dan akhirnya pada waktu Isyak 25 Rabiul Akhir 583 Hijrah bersama 1187 Masih, Salahuddin Al-Ayyubi mengisytiharkan kemenangan kepada tentera salib ini. Dan ditawan Guy de Luzon ini. Okey, Guy de Luzon ditawan. Salahuddin Al-Ayyubi ini satu benda yang okey, baik pada soalan tadi kan. Pertama dia, orang yang ditawan tu dia akan tawarkan Islam. Marilah masuk Islam. Islam adalah maknanya agama rahmat dan kita akan bersaudara. Sebahagian tentera salib masuk Islam. Ada yang tak nak. Kalau tak nak, maksudnya kau adalah tawanan. Islam kau adalah saudara. Begitu juga ditawarkan kepada Guy de Luzon dan Renaud de Chatillon. Arnaud tadinya. Arnaud yang pernah Salahuddin Al-Ayyubi kata, aqsumu billah sa'aqtulu biyadih. Aku bersumpah pada Allah, aku akan bunuh dengan tanganku. Sebab apa? Sebab dia membunuh orang yang tidak bersenjata daripada jemaah haji. Betul. Sama juga Salahuddin Al-Ayyubi, maknanya menawarkan Islamlah kita bersaudara. Walaupun hati itu memang marah sangat, tapi Islamlah kita bersaudara. Maka Guy de Luzon maknanya takkan masuk Islam. Kemudian Arnaud ataupun Renaud bukan saja tak nak Islam, malah dimaki-maki Nabi kita Muhammad SAW itu. Seperti mana perangai yang sedia ada. Allah, tak berubah Ustaz. Tak berubah. Bahkan lagi kasar. Maka dengan tangannya sendirilah Salahuddin Al-Ayyubi memenggal kepala Arnaud yang telah memenggal ratusan jemaah haji sebelum ini. Maka dia berkata, hari ini aku menunaikan sumpah aku bahawa aku akan menumpaskan dia sendiri dengan tangan aku ini, kerana dia menghina Islam dan memang tidak ada batasannya. Maka apa kata Salahuddin Al-Ayyubi yang terkenal? La tajri 'adatal muluk yaqtulul muluk. Maknanya raja tidak akan membunuh raja. Amma hadza faqad tajawaza haddahu. Tapi ini orang dia sudah lebih. Orang melampau kan. Melampau. Jadi Salahuddin tak bunuh Guy de Luzon. Maknanya la tajdi adatul muluk yaqtul muluk. Raja takkan bunuh raja. Tapi ini orang Allahu akbar. Aku memang nak sabar dengan dia. Tapi kan bikin panas lah macam nak sabar sekarang kan. Fajara lahu ma jara. Dia mendapat balasan daripada apa yang telah dibuat. Allahu akbar. Jadi maknanya Salahuddin Al-Ayyubi akhlaknya sangat tinggi. Baik, mari masuk Islam, kau bersaudara. Kalau kau tak Islam tak apa, kau sebagai tawanan ada hak-hak engkau. Tapi kalau kau Islam, kau adalah bersaudara. Maka bermulanya pada Ogos 1187 Masih ini, maka gerakan seterusnya Salahuddin Al-Ayyubi adalah turun ke arah selatan untuk menawan pula Baitul Maqdis. Allahu yang akbar. mulia. Kisah tu kita akan simpan, kita akan sambung selepas ni Ustaz. Kita ada panggilan telefon daripada sahabat kita yang bertanya. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa di talian? Saya Sifina Yusof daripada Tanjung Karang, nak ajukan soalan dengan Ustaz ya. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz dan yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, macam ni kan, apakah amalan-amalan ataupun macam mana cara kehebatan
Salahuddin Al-Ayyubi tu yang boleh kita buatkan contoh buat umat masa kini lah Ustaz. Ya. Yang boleh kita jadikan pedoman Ustaz ya. Baik. Itu je soalan saya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Sufinah Yusof dari Tanjung Karang yang bertanya. Cukup hebat soalannya. InsyaAllah kita akan raikan jawapan kepada persoalan tersebut selepas ini Ustaz. Boleh Ustaz, kita nak simpan seketika. Sebentar tadi sahabat kita menerusi panggilan telefon Sufinah Yusof bertanya apakah amalan ataupun kisah-kisah hidup ataupun perkara-perkara yang diamalkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi yang mungkin kita boleh jadikan amalan dalam kehidupan kita pada hari ini. Sedikit pada Ustaz. Okey, amalan paling besar Salahuddin Al-Ayyubi ni memang pemaaf orang dia. Tak ada pendendam kan. Maknanya sebab itu orang yang bunuh saudara mara dia, sakit hati dia pun tetap dia kata okey, kau nak Islam tak? Kalau kau Islam kau saudara aku. Kau bebas. Kau tak nak Islam kau tawanan lah. Tawanan ada hak kau. Betul. Kan? Maafkan. Lepas tu sampai ke Baitul Maqdis juga maknanya dia suka untuk maknanya memaafkan orang. Okey, yang keduanya memang Salahuddin Al-Ayyubi adalah orang yang suka baca Al-Quran. Sampai di akhir hayat dia, nanti kita akan cerita dekat bila habis TV3 kita ke TV9 kan. InsyaAllah. So siapa-siapa yang maknanya sambung ke TV9 insya-Allah kita akan cerita mana ayat-ayat Quran yang biasa dibaca oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi maknanya dia membaca Al-Quran dan mana ayat-ayat pilihan yang dibaca yang suka dibaca oleh Salahuddin Al-Ayyubi kita simpan kat ujung pada TV9 nanti. Pandai Ustaz simpan Ustaz. Jangan lari mana-mana Ustaz. Kita sambung insya-Allah. Okey. So kita sambung ya. Insya-Allah Ustaz. Okey. Jadi selepas kalahnya tentera salib di Qarn al-Hittin ataupun Horn of Hittin, maka ketika itu Salahuddin Al-Ayyubi mula bergerak ke Baitul Maqdis dan kota-kota salib ketika itu tombang satu demi satu. Kota Jenin tombang, kota Jaffa tombang. Jaffa sekarang ada Tel Aviv ya. Jaffa tombang. Kemudian tombangnya kota Baitul Laham. Baitul Laham. Kemudian akhirnya sampailah Salahuddin Al-Ayyubi ke Baitul Maqdis. Orang semua dah bercerita, "Oi, Salahuddin Al-Ayyubi berjaya mengalahkan kita punya raja Guy de Luzion, panglima-panglima hebat tentera salib." Jadi macam mana ni? Ketika itu orang salib, orang Kristian berada di Baitul Maqdis lebih kurang 100,000 orang. Ada juga orang Islam dan sebagainya. Dia berkata macam mana? Dan ketika itu ada satu pemimpin kecil namanya Balian. Balian yang okey kita pimpin, maksudnya untuk mempertahankan Baitul Maqdis. 2 minggu dikepung dan diserang dengan manjanik. Manjanik ni macam sekarang ni macam meriam lah, maknanya batu yang macam lontar macam tu, macam lastik besar. Manjanik 2 minggu dan akhirnya dengan sendiri Allah letakkan kegerunan kepada orang-orang Kristian yang berada di Jerusalem, di Baitul Maqdis tu. Akhirnya mereka kata, macam mana ni habis? Sebab apa? 100 tahun dulu, maknanya sebelum ni 1199, hampir 100 tahun dulu, ketika tentera salib menawan Baitul Maqdis, mereka membunuh 70,000 orang Islam tanpa belas kasihan. Astagfirullah. Disembelihnya sampai dalam riwayat Baitul Maqdis tersebut darah tu sampai ke ke arah buku lalinya. Maknanya di Baitul Maqdis, tempat-tempat memancung orang Islam tu adalah dekat dengan Baitul Maqdis tu sendiri. Allahu Akbar. Jadi tentera salib yang berada di baki-baki tentera salib yang berada di Jerusalem kata, habislah kita. Dulu diorang ni memang dulu kita bunuh orang Islam semua. Sekarang ni Salahuddin Al-Ayyubi akan membalas dendam. Mesti dia akan bunuh kita semua habislah. Allahu Akbar. Jadi ketika lepas 2 minggu serang, akhirnya Salahuddin bagi utusan, aku nak jumpa pemimpin untuk bincang. Maka ketika Salahuddin Al-Ayyubi sendiri yang datang, dan wakil daripada Kristian daripada tentera salib adalah Balian. Mereka berbincang. Okey, mereka kata, tak apalah, kalau kau nak bunuh apa bunuhlah, sebab aku tahu kan, tentu kau nak balas dendam kat kami. Betul. Kan. Tentu kau nak balas dendam. Dulu kita bunuh 70,000 orang Islam. Maka Salahuddin kata, dulu waktu tentera salib datang, aku pun tak ada lagi. Itu 91 tahun lepas kan. Kau pun tak ada lagi. Untuk apa kita berdendam? Nampak tak akhlak dia? Untuk apa kita berdendam? Tak, mesti kau akan berdendam. Mesti kau akan bunuh apa semua kan. Sebab dulu tentera salib datang, dia bunuh semua orang Islam. Dia kata, apa kata Salahuddin Al-Ayyubi? Ana Salahuddin. Aku Salahuddin Al-Ayyubi. Guruku berbeza dengan guru mereka itu. Guruku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami orang Islam tidak akan membunuh anak kecil, orang perempuan, orang tua dan orang yang tidak bersenjata. Kamu letakkan senjata, aku akan bagi kemaafan seluruh orang Kristian yang berada di kota Jerusalem. Masya-Allah, tabarakallah. Maka apa kata Balian sebagai wakil umat Islam, sebagai wakil umat Kristian ketika berada di Jerusalem, under this term,
I'm surrender Jerusalem. Allahu akbar. Maka Jerusalem telah diserahkan kembali kepada umat Islam, iaitu pada Oktober 2 Oktober 1187 Masihi, kan, bersamaan dengan Rejab. Rejab 583 Hijrah. Allahu Kan? akbar. Maka setiap orang yang berada di kota Jerusalem diampunkan, keluarlah dengan satu syarat. Bayar satu wang emas. Sekeping wang emas. Allah. Itu saja. Aku Salahuddin akan menjamin keselamatan seluruh umat Kristian berada di sini. Engkau nak ada kat sini, mana tetaplah berada. Kalau tak, keluarlah daripada kota Jerusalem. Kalau tak, keluarlah daripada Jerusalem. Hanya bayar satu keping wang emas. Tetapi ada di antara mereka yang tak mampu. Ada mereka kata, Salahuddin, suami kami mati dekat peperang Hittin, kami tak ada duit dah. Mintalah kepada orang-orang kaya di kalangan kamu. Orang-orang salib ketika itu tidak membantu di antara mereka. Mereka semua nak mana bawa harta masing-masing. Nafsi. Apa kata Salahuddin Al-Ayyubi? Yang bayar satu wang emas, kumpulan ini kita bagi kepada yang tidak mampu. Allahu akbar. Dan yang tak mampu sendiri pun kita ambil daripada kumpulan wang ini, kita bagi untuk permulaan kehidupan mereka di tempat lain. Allahu akbar. Dia bukan nak ambil duit itu. Dia bukan ambil. Duit itu sebenarnya nak diberikan balik kepada orang-orang Kristian yang berada di Jerusalem, orang salib yang berada di Jerusalem, kan, yang tidak mampu diberikan balik kepada mereka. Habis semua diberikan kepada mereka. Allahu akbar. Inilah kehebatan akhlak Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi. Alhamdulillah. Berikutnya Ustaz, kalau boleh kita raikan, kita akan sambung kisah selepas ini Ustaz. Kita ada pemanggil di talian pada ketika ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Tuan Haji Abdullah daripada Seremban. Ada dua perkara lah Ustaz. Ya. Pencerahan. Pertama sekali, Salahuddin Al-Ayyubi ini adalah daripada kaum Kurdis. Kaum Kurdis dikatakan sampai sekarang ni, mereka ni tanpa negara. Serpihan daripada tentera Salahuddin ni lah. Ada yang duduk dekat Iraq, di pinggir mana-mana. Dia orang tanpa negara. Minta pencerahan. Dan lagi satu ialah tentang apakah kesan dari peperangan salib ini kepada umat Islam dan juga Kristian. Adakah Yahudi terbabit sama? Itu saja, terima kasih. Ya, baik. Sama-sama. Assalamualaikum. Terima kasih Tuan Haji Abdullah dari Seremban yang bertanya soalan cukup hebat tentang status Kurdistan tu Ustaz. Dan yang kedua tentang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kesan perang salib terhadap umat generasi pada hari ini, khususnya Islam Ustaz. Sedikit pada Ustaz. Okey. Pertama sekali, ada dua bangsa yang dihapuskan daripada peta muka bumi oleh penjajah British, namanya. Yang pertama adalah bangsa Kurdistan. Negaranya dipecahkan, sebahagian kepada Iraq, sebahagian kepada Turki. Yang keduanya bangsa Kashmir. Dipecahkan negaranya, sebahagian letakkan ke India, sebahagian letakkan ke Pakistan. Azad Kashmir dan Jammu Kashmir. Sebab dua-dua bangsa ni kalau ada negara, dia akan kuat mempertahankan Islam. Salahuddin Al-Ayyubi keturunan Kurdistan, kan? Sultan Zainal Abidin Butshikan. Butshikan ni maknanya penghancur berhala, adalah raja pemimpin di Kashmir. Yang maknanya dia punya cara, Zainuddin Butshikan ni, Zainal Abidin Butshikan ni diislamkan satu tempat, buat masjid, orang kampung tu sendiri yang akan menurunkan bahala-bahala mereka. Itu dikenal sebagai Zainul Abidin Butshikan. Butshikan itu raja daripada Kashmir. Nanti kita mungkin kongsikan sejarah Islam Kashmir pun tidak kalah hebatnya juga. Yang keduanya, kesan daripada tentera salib, orang Yahudi dengan orang Nasrani belajar satu benda. Apa dia? Umat Islam tidak boleh dikalahkan dengan senjata. Kerana umat Islam ada modul, ada pelajaran mencintai akhirat lebih daripada mencintai dunia. Itu silibus utama Islam. Kita orang Islam mencintai akhirat lebih daripada mencintai dunia. Lepas tu umat Islam tidak boleh dikalahkan dengan senjata. Jadi kesan dia selepas itu bagi gerakan, maknanya macam mana nak satu dunia tu, dia tubuhkan satu grup dipanggil Orientalis. Orientalis bermula daripada kurun ke-12. Orientalis ni orang yang mempelajari mengenai bangsa-bangsa Muslim,
dan macam mana nak kelemahan mereka semua dan sebagainya untuk melemahkan mereka di dalam. Saya mula-mula dengan mengenai orientalis satu kecil. Saya kecil belajar kat pondok kan. Kata guru saya sebut mu kena ingat Kelantan guru saya kan. Dekat luar sana tu ada guru orientalis. Saya kata orientalis. List apa list? Saya kecil lagi waktu tu. Kemudian ketika saya first degree saya UM, kemudian waktu tu Azhar tengah banyak bagi tuning program. Saya masuk ke Azhar untuk second degree saya untuk syariah, dan saya balik waktu tu orang Rusia nak mempelajari tentang undang-undang Islam tapi tak percaya pada negara Arab. Maka saya pernah menjadi pesara jemputan di Moscow State University di Rusia. Di sana saya jumpa sungguh guru orientalis ni. Allahuakbar. Kan? Memang ada Ustaz, memang ada. Orientalis bangsa-bangsa Muslim. Itu di Rusia tau. Orientalis bagian Parsi ada, bagian Arab ada. Dan saya yang paling saya takjub dan terkesima waktu orientalis bagian bangsa Muslim orang Melayu kita. Ada Ustaz? Orang tak pernah datang Malaysia fasih cakap Melayu. Boleh baca Al-Quran. Kan? Saya tengok bergaul dengan mereka memang kagum. Boleh baca Jawi ni. Ada di antara mereka pernah datang ke Malaysia, pelajar-pelajar orientalis muda ni, kawan saya Melayu seorang pergi ke Tugu Negara. Kawan saya ni orang Melayu, baca dia bacakan bersatu bertambah mutu. Orang Rusia ni bersekutu bertambah mutu. Bersekutu bertambah mutu. Maknanya dia bacakan Jawi itu dia bacakan. Saya jumpa sungguh kan guru orientalis. Baru saya kata Al-Fatihah pada guru saya, masya-Allah, dia sebut betul ada. Walaupun guru tu duduk di pondok, tetapi visi dan juga wawasan. Allahuakbar. Saya memang firasat. Dan bayangkan dikaji tentang bangsa kita Melayu sampai ada 13 manuskrip Melayu yang tak ada kat mana-mana tempat, ada di Saint Petersburg di Rusia. Tuan-tuan boleh Google Ustaz Amin, manuskrip dari Rusia. Waktu tu saya rajin menulis waktu tu. Boleh tengok, mana saya ada kongsi gambar-gambar. Antaranya adalah undang-undang bertulis bangsa kita Melayu yang sebelum kedatangan Islam. Kita kan bangsa kita kan maknanya yang orientalis yang tulis sejarah kita. Dah lama dah sebenarnya Melayu. Dia kata apa? Dia kata orang Melayu ni tak ada undang-undang bertulis. Undang-undang bertulis orang Melayu hanya kurun ke-12 ketika kedatangan Islam. Ini apa bangsa ni undang-undang bertulis tak ada. Tapi saya tengok dengan mata saya sendiri undang-undang bertulis bangsa kita Melayu sebelum kedatangan Islam, itu tulisan aksara lagi. Kan? Kalau satu bangsa telah ada undang-undang bertulisnya, bangsa itu bangsa yang maju sebenarnya. Undang-undang bertulis tau, bukan undang-undang adat. Kan, siapa mencuri didenda 2 tahit lemas. Tengok dekat Google, type Ustaz Amin, type manuskrip dari Rusia. Boleh tengok kan. Bukti dah ada Ustaz. Bukti ada. Waktu tu saya kongsikan waktu tu. Waktu saya mengajar kat sana waktu tu. Kan? Jadi cerita pasal orientalis ya. Allahuakbar. Itu antara kesan mana lepas tentang salib mereka wujudkan satu grup panggil orientalis. Allahuakbar. Kan? Mudah-mudahan kita dapat kuatkan jati diri kita dan kita jangan mudah terpengaruh dengan dakwah-dakwah yang mereka cuba sebarkan untuk melemahkan kita umat Islam, insya-Allah mudah-mudahan. Dan berikutnya Ustaz, kalau boleh kita raikan soalan yang berikutnya menerusi sahabat kita di Facebook yang bertanya untuk topik kita Salahuddin Al-Ayyubi pada hari ini. Di Facebook, soalan kalau boleh kita sama-sama saksikan. Melur Ismail yang bertanya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang pertama, mengapakah Salahuddin Al-Ayyubi memuji King Richard ataupun Raja Richard dengan berkata bahawa beliau lebih rela Baitul Maqdis jatuh ke tangan Richard berbanding di tangan orang lain? Itu yang pertama. Dan yang kedua, apakah yang menyebabkan makam Salahuddin Al-Ayyubi mempunyai 2 kubur, satu kubur kosong yang dibuat marmar dan satu lagi jenazah Salahuddin Al-Ayyubi yang dibuat daripada kayu makam tersebut Ustaz? Mohon pencerahan, terima kasih, biar tahu jangan keliru. Ni juga menimbulkan tanda tanya juga Ustaz, sedikit pada Ustaz. Okey, mengenai Richard the Lionheart. Mana tokoh Richard the Lionheart ni? Kita dengar dia. Betul. Dia datang 2 tahun kurang lebih selepas tombangnya Baitul Maqdis. Mana 1187 tombang ke tangan Islam, 1189 Richard the Lionheart daripada England datang pula untuk maknanya ambil balik Baitul Maqdis daripada tangan Islam. Tapi pendekkan cerita, ketika datang dia bertemu dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Dia bertemu dengan Salahuddin Al-Ayyubi Maka ketika berada di Baitul Maqdis ketika itu memang berperang. Satu hari Richard sakit.
Richard sakit kan. Ada sirah mengatakan Salahuddin yang menghantarkan doktor. Ada sirah mengatakan Salahuddin sendiri yang pergi. Dia pergi. Dulu tak ada gambar, orang takkan kenal. Kan? Maka Salahuddin Al-Ayyubi ada setengah orang saya mengambil riwayat yang Salahuddin sendiri pergi mengubat Richard Al-Lahad sebab makanan, cuaca tak sama dengan Eropah. Jadi dia jatuh sakit, maka dia sendiri mengubat Salahuddin Al-Ayyubi. Sampai dia mesti mengubat Richard Al-Lahad. Sampai akhirnya Richard Al-Lahad sembuh. Lawatan terakhir tabib ni maknanya doktor ini, maknanya pada dia doktor, rupanya Salahuddin Al-Ayyubi sendiri pergi. Jadi Richard Al-Lahad waktu dah sihat, dia kata, wahai tabib, wahai doktor, apa yang kau nak minta, kau cakap je. Kau cakap je. Aku Richard the Lionheart, King of England. Aku akan bagi apa yang kau nak sebab kau berjaya sembuhkan aku, kata Richard Al-Lahad. Salahuddin Al-Ayyubi bangun, membuka hood kepalanya. Kan? Kemudian Salahuddin sebut tu, hulurkan tanganmu. Maka Richard kata apa? Kalau tangan aku tak apa, boleh. Aku boleh bagi sebelah. Kan? Tapi kau jangan minta dua-dua belah. Sebab sebelah lagi aku akan gunakan untuk perang dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Simpan lawan. Allahu Akbar. Maka apa kata tabib ini? Hulurkan tanganmu. Maka Richard hulurkan tangannya. Salahuddin bangun, membuka hood kepalanya, menyambut tangan Richard Al-Lahad dan berkata, wahai Richard, aku Salahuddin Al-Ayyubi. Aku tidak akan berperang dengan orang sakit. Hari ini kau telah sembuh. Mari kita kembali ke medan perang. Kan? Sebab itu kalau ikut dalam sejarah, kenapa Richard Al-Lahad akhirnya kata apa? Taklah kita balik ke Eropah. dia tak teruskan peperangan. Sebab apa? Kalau Salahuddin nak bunuh dia, lama boleh bunuh dah. Betul. Dia kata, dah kita baliklah. Ini bukan biasa-biasa punya orang. Ini bukan biasa-biasa. Kita baliklah. Sebab itulah Richard Al-Lahad kembali ke Eropah tanpa meneruskan peperangan dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi balik pada perkataan tu, kenapa Salahuddin kata macam kalau ada Baitul Maqdis ni aku rela pada orang lain daripada Richard Al-Lahad, dibandingkan dengan raja-raja salib sebelumnya, dibandingkan dengan Guy de Luzon, lebih baik orang ini, bukan dibandingkan orang Islam, dibandingkan raja-raja salib yang sebelum ini. Okey. Kita belum habis lagi cerita mengenai Salahuddin Al-Ayyubi melangkah masuk ke dalam Baitul Maqdis. Saya nak simpan, Ustaz. Melangkah masuk ke Baitul Maqdis. Masya-Allah, tabarakallah. Kita sambung di TV 9. Salahuddin Al-Ayyubi, kita nak teruskan sambungan untuk kita raikan soalan yang berikutnya daripada sahabat kita yang bertanya menerusi Facebook. Liz Kaiman. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan semua kru. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang pertama, apakah prinsip-prinsip konkret yang dipegang oleh Salahuddin Al-Ayyubi sehingga beliau berjaya menumpaskan musuh dalam setiap siri peperangan tanpa wujudnya permusuhan antara orang-orang kafir dan Muslim? Dan yang kedua, apakah kesan peninggalan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang masih wujud dan kekal sehingga ke hari ini untuk tatapan seluruh umat Islam sejagat? Mohon pencerahan. Syukran jiddan. KK, Kota Kinabalu, Sabah bertanya Ustaz ni, Masya-Allah, tabarakallah. Saya boleh cerita sikit yang kedua, apa yang masih tinggal, antaranya yang Ustaz bawa hari inilah. Ini bukan replika Ustaz ni. Ini betul, pedang betul. Masya-Allah. Dia yang digunakan untuk menentang tentera salib Ustaz. Mungkin sedikit untuk penjelasan kepada kedua-dua soalan ni Ustaz. Okey, prinsip apa yang dipegang oleh Salahuddin Al-Ayyubi adalah prinsip yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu ketika Balian kata, dulu atuk-atuk kami ketika datang ke Baitul Maqdis membunuh 70,000 umat Islam. Mesti kau nak balas dendam. Betul. Apa kata Salahuddin Al-Ayyubi? Guruku berbeza. Guruku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak, orang Islam tidak akan membunuh orang perempuan, orang tua, orang yang tidak bersenjata. Aku jamin keselamatan seluruh umat Kristian yang berada di jurus waktu itu. Jadi maknanya prinsiplah prinsip agama. Prinsip agama ni Islam adalah membawa rahmat kepada sekalian alam. Okey. Kemudian sejarah-sejarah peninggalan dia banyak di Baitul Maqdis. So kalau besok dah selesai, ada peluang dan rezeki, kita pergi Baitul Maqdis. Amin, insya-Allah. Mudah-mudahan seperti mana yang disarankan oleh Nabi SAW sendiri. Nabi SAW kata datanglah ke Baitul Maqdis. Kalau kau tak mampu datang, kirimkan minyak dulu untuk menyalakan lampu ni. Banyak saja di sana tu. Insya-Allah nanti kalau dah semua Covid selesai pun semua, ada rezeki kita pergi sana. Mudah-mudahan dipilih. Amin, insya-Allah. Okey. So kita sambung Amin, insya-Allah. Okey. Dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, penyerahan kota Baitul Maqdis, dan kali pertama Salahuddin Al-Ayyubi melangkah ke Baitul Maqdis adalah 27 Rejab, tarikh Isra' dan Mi'raj, tarikh Nabi SAW datang ke Baitul Maqdis. 27 Rejab 583 Hijrah bersamaan dengan 1187 Masih. Maka Salahuddin Al-Ayyubi melangkah
terus menuju ke Baitul Maqdis, sajidan wa bakian, sujud dengan menangis teresak-esak. Sebab 91 tahun Baitul Maqdis terlepas di tangan orang Islam, dijajah. Kemudian Salahuddin Al-Ayyubi berdiri di mihrab Baitul Maqdis, itu dipanggil sekarang ni Masjid Qibli. Masjid Qibli, masjid paling depan sekali. Maka dia memerintahkan untuk membangunkan, membersihkan dan juga mensucikan, samak balik Baitul Maqdis, dan kata-katanya masih lagi ada di mihrab Baitul Maqdis. Ala Masjidil Aqsa ma nassahu bismillahirrahmanirrahim. Amara bitajdid hadzal mihrabul muqaddas. Salahuddin Al-Ayyubi memerintahkan untuk membersihkan mihrab yang mulia ini. Wa imaratul Masjid Aqsa alladhi huwa ala taqwa Abdullah wa waliyuhu Yusuf bin Ayyub Abu Muzaffar Al-Malikun Nasir Salah Dunya wad Din. Maka maknanya mengimarahkan Masjid Aqsa di atas dasar takwa bahawa aku adalah hamba Allah Yusuf bin Ayyub Abu Muzaffar Al-Malik An-Nasir Salah Dunya wad Din. Indama fatahullahu ala yadaihi, ketika Allah mengizinkan untuk dibuka Baitul Maqdis di atas tangannya, sanah 83 wa 500 Hijriyah, 583 Hijrah, wa huwa yas'alullahu ta'ala syukru hadhihi ni'mah. Dia bersyukur sangat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ijza'u huzzahu minal maghfirati wa rahmah, dan mengharapkan pengampunan dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata Salahuddin Al-Ayyubi ini diukir di atas batu, diletakkan di atas mihrab Masjid Al-Aqsa, dan sampai sekarang kita boleh melihat kata-katanya itu diletakkan sebagai ingatan kepada Salahuddin Al-Ayyubi. Maka Salahuddin Al-Ayyubi pada bulan Rajab maknanya dapat membersihkan Masjid Al-Aqsa, maka mana disemarakkan kembali, azan pertama dilaungkan selepas 91 tahun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, menangis umat Islam ketika itu. Dan pada bulan Syaban, Jumaat pertama pada bulan Syaban, maka Salahuddin Al-Ayyubi perintahkan untuk bawa mimbar Nuruddin Mahmud Az-Zenki. Mimbar itu daripada kayu, ada dua. Satu diletakkan di Masjid Al-Aqsa, satu diletakkan dekat Masjid Nabi Ibrahim, dekat Hebron, diletakkan. Dan yang menarik mimbar itu adalah 16,000 kepingan kayu ditanggam dan dipasak. Guna teknik tanggam, Ustaz? Waktu teknologi kayu ketika itu memang daripada orang Melayu kita saja. Kita tak ada catatan di sini. Betul, Ustaz. Tapi di sana mereka ada kajian-kajian daripada mana teknologi ini. Dan bunga dekat ukiran bunga itu adalah ukiran bunga-bunga tanah Melayu kita. Seni Melayu, ukiran Melayu. Catatan menyatakan orang Melayu dekat Masjid Aqsa adalah kurun ke-16. Iaitu Sunan Kudus. Sunan Kudus ni salah satu orang Wali Songo tu, dia ada orang yang aktif bawa orang pergi ke Masjid Aqsa dan pergi ke Mekah. Sunan Kudus tu sendiri daripada Baitul Maqdis, nama dia. Dia ambil gelaran sebab dia orang aktif bawa kurun ke-16. Tapi Salahuddin Al-Ayyubi kurun ke-11. Apakah penglibatan orang di Nusantara ini ada ketika perang salib? Wallahu a'lam. Tapi tanda-tandanya kelihatan pada mimbar Nuruddin Mahmud Az-Zenki yang diletakkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi di dalam Baitul Maqdis. Allahu Akbar. Perlu kajian terperinci, Ustaz. Teknik tanggam yang diguna pakai dan juga diasaskan oleh orang Melayu diguna pakai sehingga ke tanah Arab. Masya-Allah, tabarakallah, cukup hebat, Ustaz. Kita nak raikan, Ustaz. Banyak lagi yang kita nak kongsikan sebenarnya. Saya khusyuk mendengar, Ustaz, kerana ada kaitan bangsa kita. Mungkin ada sedikit sumbangan, mungkin ada kajian yang terperinci perlu kita lakukan, insya-Allah, Ustaz, mudah-mudahan. Dan berikutnya, Ustaz, kalau boleh kita raikan sahabat-sahabat penonton di Facebook, sahabat kita bertanya, Sal Rasid Cik Ci. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalannya yang pertama, adakah faktor perbezaan agama mencetuskan perang salib dan bagaimana kronologi berlakunya perang salib itu? Mengapakah dinamakan sebagai perang salib? Dan yang kedua, apakah strategi, taktik dan helah yang beliau gunakan dalam perang salib tersebut? Dan yang ketiga, adakah usaha dan sumbangan terbesar Salahuddin Al-Ayyubi ialah menghapuskan ajaran Syiah dan mengajak kepada agama Tauhid serta membebaskan Jerusalem daripada tangan pihak Kristian? Mohon Ustaz kongsikan. Terima kasih. 3 soalan yang cukup menarik daripada sahabat kita di Facebook, Ustaz. Okey, perbezaan agama tidak membawa peperangan sebab umat Islam adalah umat yang cukup terkenal dengan toleransi. Bukti ketika Rasulullah SAW berhijrah daripada Mekah ke Madinah, gabungkan seluruh
maknanya kaum-kaum Aus, Khazraj atau orang Israel juga ada di sana ketika itu, orang Yahudi juga ada di situ, maknanya digabungkan. Sehinggalah orang Yahudi mengkhianati perjanjian. Kan? Ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu datang ke Jerusalem, Sayyidina Umar tuliskan, dipanggil perjanjian Umayyah, Al-Ahd Umayyah, bahawa keselamatan bagi orang-orang berlainan agama yang berada di Jerusalem. Kan? Ketika Salahuddin Al-Ayyubi datang, sebenarnya dalam perang salib ada satu kisah menarik. Ada satu division tentera Salahuddin Al-Ayyubi adalah orang-orang Kristian Jerusalem. Ketika bertembung tentera salib dengan tentera tentera Salahuddin Al-Ayyubi ni, tentera salib dari Eropah ni macam mengejeklah kepada tentera orang Kristian yang berada dengan Said Salahuddin Al-Ayyubi. Namanya adalah Isa Al-Awam. Isa Al-Awam, salah satu division ada tentera salib. Ketika tentera salib macam mengejeklah, kau kan Kristian, apa kau duduk dengan bersama Salahuddin Al-Ayyubi? Apa tak Said kita kan? Apa kata orang Kristian Jerusalem? Kami setia dengan perjanjian Omar. Perjanjian yang telah ditandatangan oleh Sayyidina Omar 500 tahun sebelum itu, yang menjanjikan keselamatan dan kebebasan agama. Selagi mana? Maknanya mereka duduk di Jerusalem, maknanya tengok, maksudnya Islam adalah agama yang cukup bertoleransi. Itu maknanya beza agama tidak bawa peperangan jika berpegang betul pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz Salahuddin antaranya memang dia maknanya menghabiskan pengaruh Syiah di negeri Mesir. Begitu juga dengan maknanya hilah yang digunakan, dia bukan hilah, maknanya teknik yang digunakan memang sebenarnya orang Islam satu benda dia semaksimal mungkin disusun, tetapi akhirnya yang menjadikan dia sentiasa berada satu langkah di hadapan adalah pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu carilah satu peperangan apapun dalam Islam, semuanya adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan dengan tangan ini. Wa ma ramaita idz ramaita inna Allah rama. Kau tidak memanah dengan tepat kecuali Allah yang menggerakkan hati bila masa nak lepaskan panah itu. Masya-Allah, tabarakallah. Mana carilah satu peperangan mana-mana pun selain daripada semaksimal mungkin persediaan dibuat, tetapi kepergantungan kepada Allah tu menyebabkan orang Islam sentiasa di hadapan. Firasat, ilham yang diletakkan pada pemimpin-pemimpin yang memimpin kita. Masya-Allah, tabarakallah. Sahabat kita Muhammad Izu Dini yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalannya, dalam memperkatakan tentang pembebasan Palestin dan bumi Syam, kita tidak akan lari daripada menyebut nama Khalifah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu dan Salahuddin Al-Ayyubi. Boleh Ustaz kongsikan bagaimana dengan pengakhiran riwayat hidup Salahuddin Al-Ayyubi? Mohon perkongsian Ustaz dari Pasir Mas, Kelantan bertanya Ustaz. Silakan Ustaz. Okey. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi ketika dapat masuk ke Baitul Maqdis pada 27 Rejab, kita cerita akhir hayat dia, kita pada 27 Rejab hari Isra dan Mi'raj. Dan bermula khutbah pertama dengan menggunakan maknanya mimbar Nuruddin Mahmud Az-Zanki, maknanya dibaca khutbah pertama selepas 91 tahun kurang lebih, maknanya tidak pernah dilakukan azan di Baitul Maqdis. Dan pada bulan Syaban itu umat Islam berpuasa, menyatakan kesyukuran, masuk bulan Ramadan, mereka sama-sama menyambut Ramadan yang mubarak dekat Baitul Maqdis, sama-sama berbuka puasa berdasarkan hadis Nabi SAW. Siapa memberi orang berbuka puasa, maka dia dapat pahala orang itu, tidak dikurangi wala sedikit pun. Maknanya buka puasa. Dan hari raya Syawal yang pertama semenjak 91 tahun, takbir dilaungkan, takbir digemakan di Masjid Al-Aqsa. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Yang menariknya, takbir Masjid Al-Aqsa satu-satunya takbir yang berada di tanah Arab lebih kurang sama dengan takbir di tanah Melayu. Masya-Allah, tabarakallah. Lagu dia. Boleh tengok YouTube Ustaz Amin takbir hari raya Masjid Aqsa. Saya dikongsikan. Negeri Arab lain takbir tak ada lagu. Pergilah mana-mana, Jordan ke Saudi ke Yaman ke Maghribi ke Syria ke mana ke Libya ke, tak ada.
hanya Masjid Aqsa saja. Dan ada lagu dia. Allah. Dan yang menariknya, lagunya hampir sama dengan lagu takbir hari raya. Tone dia sama dengan kita. Tone lebih kurang sama dengan takbir yang berada di tanah Melayu kita. Allahumma salli. Siapa tiru siapa? Allah, Adakah Allah. kita tiru dia atau dia tiru kita? Allahu akbar. Wallahu alam. Tiada ada yang kebetulan. Ada benda kebetulan Allahu eh. akbar. Itu benda yang menarik kan? Benar. Boleh tengok kat YouTube Ustaz Amin takbir hari raya Masjid Al-Aqsa. Saya ada kongsikan. Allah. Itu yang menarik. Jadi maknanya takbir digemukan untuk kali pertama sejak hampir 91 tahun. Maknanya menggambarkan kesyukuran Baitul Maqdis telah kembali ke tangan Islam. Jadi tuan-tuan muslimin-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, akhir-akhir hidup Salahuddin Al-Ayyubi dia mengamanahkan kembali Baitul Maqdis kepada pemegang-pemegang amanah yang perlu dijaga dan dan Salahuddin Al-Ayyubi mengakhiri hayatnya di Damsyik. Kan dekat Damsyik kat Syria sekarang. Kat Syria sana. Kat sana situ ada satu masjid dipanggil Masjid Umawi. Masjid Umawi. Dekat Masjid Umawi itu ada satu Manaratul Baydha, menara putih. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut besok Nabi Isa akan diturunkan di Manaratul Baydha dekat menara putih di Syam. Jadi ulama-ulama Islam berijtihad menara putih itu ada dekat Masjid Umawi itu. Sebab menara tu Baydha tu Masjid Umawi itu dia bukan baru, dia wujud sebelum Islam lagi. Kan mana kawasan situ tu menara tu Baydha. Jadi di akhir-akhirnya ada amalan masa kalian orang tanya tadi amalan kan. Salahuddin Al-Ayyubi suka baca Al-Quran. Kan memang budaya orang-orang belah Arab belah sana semua maknanya dia suka baca Al-Quran. Ada dua surah yang paling suka dibaca oleh Salahuddin Al-Ayyubi, satu surah At-Taubah, satu lagi surah Al-Hashri. Kenapa wallahu alam? Saya cuma jumpa sejarah dan catatan dia adalah surah Al-Hashri satu, surah At-Taubah satu. Sebab mungkin sebab At-Taubah tu mengenai peperangan. Betul. Peperangan dan dalam surah At-Taubah dalam surah At-Taubah ayat 129 Salahuddin Al-Ayyubi selalu akan mengulang-ulangkan ayat 129. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Dan jika mereka berpaling maka katakanlah cukuplah bagiku Allah. Tiada Tuhan melainkan Dia. Kepadanya aku bertawakal. Dialah Tuhan yang mempunyai arasy yang agung. Ini ayat yang paling disukai. Salahuddin akan ulang ayat ini. Surah At-Taubah 129 ya. Kena surah Al-Hashri. Dan memang di akhir hayat Salahuddin Al-Ayyubi iaitu ketika orang membacakan Al-Quran sampai surah Hashri ayat yang ke-22 iaitu wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim, dengan ucapan kalimah la ilaha illallah. Maka Salahuddin menghembuskan nafasnya pada 27 Safar 589 Hijrah bersamaan dengan 1193 Hijrah, tidak lama selepas dia berjaya membuka Baitul Maqdis. Kan? Jadi maknanya memang betul lah. Walikulli zamanin daulatun warijal. Setiap satu masa mesti ada tokoh dan juga kekuasaan akan diberikan. Rupanya tugas dia adalah untuk membebaskan Baitul Maqdis. Mujaddid macam Mujaddid membebaskan Baitul Maqdis. Akbar. Tak lama selepas itu maka Allah ambil dia untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala Rabbul Jalil. Allahumma salli ala sayyidina. Satu kisah yang cukup menarik. Dan mudah-mudahan Ustaz kita tengok kisah pengakhiran cukup hebat berlaku pada mereka. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan yang baik yang Allah Ta'ala redha kepada kita insya-Allah, mudah-mudahan. Dan yang bagi Ustaz dan juga sidang penonton yang saya muliakan, bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, kita nak sambung lagi kisah Salahuddin Al-Ayyubi, cukup menarik Ustaz yang kita dapat kongsikan. Antaranya Ustaz dah sebut tadi tentang ayat-ayat yang suka dibaca dan juga tentang kisah hari raya bagaimana sama takbir Ustaz dengan kita. Tidak ada yang kebetulan Ustaz sebenarnya. Dalam hidup ni tidak ada kebetulan. Semuanya itu yang paling menarik. Betul, Saya dekat bawah Baitul Maqdis dia ada dipanggil Maktab Hittiniyah. Ada lebih 500,000 kitab lama, manuskrip lama. Saya kalau datang saya kan dapat izin imam, saya akan masuk. Banyak kajian-kajian boleh. Kalau boleh buat PhD, tuan-tuan sekalian buatlah. Terutamanya kaitan bangsa Melayu kita dengan Baitul Maqdis. Dia bukan sekadar semang-semang tak bukan. ada catatan bukti manuskrip yang ada. Betul, yang mungkin kita akan boleh bincang satu ketika lagi. InsyaAllah. Jadi mungkin akhir-akhir saya nak cerita sikit tak? Boleh Ustaz. Kita ambil kesempatan ni Ustaz. Bawa datang dari jauh ni Ustaz. Kita nak perkenalkan sikit mungkin. Okey, pertama sekali pakaian perang orang Islam. Pakaian orang Islam, dia tak beria-ria pakai baju besi. Macam tentera salib kalau kita beria-ria pakai baju besi kan. Simple aja. Satu baju kulit
baju kulit macam ni je. Sebab kulit ni sebenarnya dia lebih kepada untuk maknanya bukan tak nak luka langsung tapi mengurangkan kecederaan tu. Kalau baju besi pun macam ni je. Kan? Dan biasanya kadang-kadang dia ada Quran ni, ada Quran sikit lah yang dituliskan di sini apa semua. Jadi tapi lebih pada kulit sikit je. Okey, kalau topi besi ni dia memang yang ini ni ada apa, rambu-rambu dia sikit. Ada dia punya jaring macam ni, besi ni. Adalah kalau dia kata kena tetak ke apa semua, jadi mengurangkan kecederaan. Macam. Tapi ini memang simple. Memang simple. Dan kalau nak cerita pasal pedang, okey. Orang Islam dia ada satu grup dipanggil Al-Haddad. Al-Haddad ni mana tukang besi. Kat Malaysia juga ada keturunan Al-Haddad. Pandai besi. Tapi saya tak tahu adakah keturunan Al-Haddad kat Malaysia tu masih lagi maknanya mempunyai mewarisi ilmu besi ni. Betul. Kalau keturunan Al-Haddad, saya pernah jumpa keturunan Al-Haddad di Bukhara, masih lagi mempunyai kemahiran membuat besi. Okey, besi yang terkenal bagi orang Islam adalah dipanggil Damas Steel ataupun Damascus Steel. Damas Steel ni paling kurang 14 besi dilapik kan, dan menjadi besi yang paling ampuh. Ditempa dengan cara dia. Al-Haddad ni kalau kena tangkap, dia rela dibunuh daripada beritahu rahsia membuat besi untuk pedang orang Islam. Ilmu tu mahal, Ustaz. Ilmu tu mahal. Kan? Orang barat tak dapat ilmu tu. Sekarang ni ada jugalah cuba buat tapi tak nampak, takkan dapat dia. Dan setiap besi tu, pedang orang Islam kalau bertemu dengan pedang barat memang biasanya patahlah. Jadi maknanya dia ada bunga-bunga dia. Macam contoh pedang ni dia ada ayat Quran, maknanya itu dekorasi pedang lah. Dan biasanya kalau pedang begini, kalau dia syahid, dia akan ditanamkan sekali. Sebab syahid tu akan ditanamkan tanpa dimandikan. Betul, maksudnya dengan pakai itulah, dengan pedang dia itulah. Kalau syahid kan. Ini antara kisah umat Islam yang terdahulu kita. Mudah-mudahan. Betul, Ustaz. Yang penting sekali kita ikuti akhlak mereka. Betul. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pergantungan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang penting kita perlu faham bagaimana cara mereka berfikir. Dunia sementara, akhirat itu selama-lamanya. Masya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dapat kita sama-sama mengambil manfaat dan juga jadikan kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Masya-Allah, tabarakallah. Saya teruja dengan pedang juga baju besi, Ustaz. Dan saya juga berhasrat mudah-mudahan kita pun juga dapat buat persediaan. Kita tak tahu bila akan berlaku, kita minta supaya dalam keadaan kita dapat sama-sama bersedia untuk kita menegakkan syiar Islam. Mudah-mudahan insya-Allah. Saya menarik kisah yang Ustaz kongsikan. Insya-Allah sebenarnya banyak lagi yang ingin kita kongsikan tapi masa amat mencemburui kita akan tamat di sini.